Tontonlah sepenuhnya demi Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Seterusnya kita nak ke pusingan kelayakan Piala Dunia Round 3. Kita hanya ada satu wakil daripada ASEAN, iaitu Indonesia. Indonesia, kita bagi grade di hujung nanti ya. Tetapi Indonesia memulakan international break kali ini dengan beberapa tambahan muka baru. Eliano Reinders dan juga Miss Hilgers masuk untuk memperkuatkan barisan pasukan, dan ternyata ini disambut baik bukan sahaja oleh staf kejurulatihan dan juga rakan-rakan pemain timnas, tetapi juga kita dapat lihat the hype, the wave of support daripada rakan-rakan Indonesia, peminat-peminat timnas di sana. Sangat-sangat positif, dan mereka memulakan aksi mereka di Timur Tengah, di Bahrain, di mana saya pada ketika itu menonton bersama-sama dengan Azwar, Wan Karil Azwar, sahabat kita yang melakukan ulasan di dalam bilik kom ni. Saya menonton daripada awal sampai habis. Itu adalah seharusnya menjadi 3 mata pertama untuk Indonesia di pusingan kelayakan kali ini. Itu tesis aku. I feel the same way. Mungkin dia macam inilah, aku tak nak sampai tahap yang aku mengatakan ada elemen korupsi ataupun ada elemen menipu. Kalaupun ada tak apa, itu nanti. Because ramai yang pernah ada beberapa individu yang pernah aku berbicara dengan yang mengatakan bahawa ini adalah seorang pengadil yang memiliki etika yang tinggi, nilai etika yang tinggi. So aku tak kenal pengadil ni, aku tak pasti dengan track record dia. So aku tak nak komen pasal keputusan-keputusan dia ni adalah premeditated ke apa, tak ada. Tapi bagi aku, it is very possible untuk seorang pengadil melakukan kesilapan. It's very possible, right? Disebabkan the concept of injury time ni adalah benda yang subjektif. Aku faham bahawa bila seorang pengadil di tepi itu mengangkat board yang menunjukkan X amount of minutes, konsepnya adalah X itu minimum. Ada possibility yang akan tambah. X itu minimum. Aku faham prinsip tu. Tetapi tak ada mekanisme yang jelas untuk berapa minit hang kena tambah, sebab itu terpulang kepada referee dan game management dia. Budi bicara, game management, evaluation dia of time wasting, of breaks in play. Dan bila ada subjectivity di tahap sebegitu, sentiasa akan ada ruang untuk kesilapan. Dan bagi aku, sejujurnya Faiz, malam tersebut, referee membuat kesilapan. Memang buat kesilapan. Sebab aku faham, 6 minit tu ada beberapa breaks in play. Tetapi bila aku berulang kali tengok 6 minit, sebab ada orang potong klip that last 6 minutes, the last 9 minutes, 9-10 minutes, bila hang tengok berulang kali klip tersebut, at some point, hang akan rasa macam no, at paling-paling pun hang tambah 1 atau 2 minit. Sebab tak ada event yang 1 atau 2 minit. Dia bukan sampai hang tambah 3 minit, 4 minit. No, it makes no sense for 3 or 4 minutes. So, I can understand kenapa penyokong-penyokong Indonesia rasa macam mereka, they were robbed from kemenangan pertama di pentas kelayakan Piala Dunia pusingan ketiga. I can really feel that. Aku boleh faham kekecewaan itu. Kerana kalau ini adalah pasukan Jepun yang dah biasa lalu qualification, yang dah biasa main Piala Dunia, yang kalau game ni kalah, next game confirm menang, dan kesilapan-kesilapan macam ni takkan amplified. Apa mak? Tetapi kalau hang letak diri hang in the position of Indonesia, kalau Malaysia berada di situ pun, this is a once in a lifetime opportunity to qualify for the World Cup. Every point matters. So hang akan rasa kekecewaan tu. That's the thing. Bukan aku kata pengadil tak boleh nak buat keputusan yang salah. Tetapi melihat kepada jenis kesalahan itu agak tak masuk akal dengan status dia sebagai seorang pengadil yang disegani di Asia ini. Bahrain membuka jaringan dengan Marhun, satu free kick yang sangat baik. Tetapi Indonesia hadir kembali dengan 2 jaringan. Salah satunya yang paling aku happy adalah Rafa Strike. Rafa Strike aku happy untuk dia kerana selepas beberapa kali mencuba, dia adalah pemain yang very lightweight, muda, tidaklah begitu penuh dengan pengalaman, tetapi mempunyai keupayaan dan kesungguhan. Jadi untuk pemain-pemain yang menunjukkan kesungguhan ini
seharusnya ataupun sekiranya mereka membuat sesuatu impact seperti menjaringkan gol ataupun memberikan assist, aku sentiasa happy untuk pemain-pemain yang macam ni. Kerana they kept on trying until they got it, dan itu adalah satu placing yang sangat baik daripada beliau. Dan seterusnya satu lagi jaringan dihasilkan juga oleh Indonesia menjadikan kedudukan 2-1. At this point, bukanlah aku nak kata it was certain for Indonesia untuk membawa pulang 3 mata, tetapi kalau kita lihat barisan pemain yang ada pada malam tersebut, seharusnya mereka got it over the line. Tetapi itu tak terjadi. Aku ingat lagi, aku dengan Azwar ada tengok sejurus sebelum gol tersebut, ada insiden di mana Witan, seharusnya Witan sama ada dia bawa bola sampai hujung dan just shield the ball ataupun apa, buatlah apa pun, jangan hilang bola. Tetapi dia membuat satu kesalahan, dia passing to the on-rushing Nathan Chua On ke siapa? I can't remember. Tapi ada satu pemain yang tengah on-rushing, dia pass kat pemain tu, kena kaki pemain tu, terus turn over, dan itulah bermulanya serangan yang menghasilkan gol untuk Bahrain. Tetapi ini harus diingat, salah satu pasukan yang masih lagi dalam pembikinan, ada antara pemain ni tidak pernah bermain sesama sendiri sama sekali sebelum ini. Itu harus dipuji juga kerana round 3 WCQ adalah bukanlah satu medan yang mudah. Betul. It's the highest international competition in Asia selepas Piala Asia. Yep. Kemudiannya perlawanan kedua. Mereka ke Chongqing. Qingdao ke Chongqing, aku tak pastilah. Tetapi mereka ke China. Satu wilayah di China. Untuk berdepan dengan skuad kebangsaan China. Pertama-tama sekali aku nak sebut shout out untuk wilayah tersebut yang kami sendiri tidak tahu macam mana nak pronounce dia. Kerana the atmosphere that night was electric. Yes. Di dalam stadium, di kerusi, semua nampak merah semerah-merahnya. Dan shout out juga untuk beberapa warga Indonesia mungkin terbang ke sana ataupun mungkin tinggal di sana, bila kamera ada shot kepada mereka tu, sokongan dan sorakan tu tanpa henti. Walaupun mereka akan ditenggelami oleh suara puluhan ribu rakyat Cina yang lain. Baik, dalam perlawanan tersebut berbeza dengan perlawanan pertama, ada beberapa kejutan daripada Shin Tae-yong. Beberapa pertukaran pemain dalam kesebelasan pertama. Aku tengok petang tu, ketika skuad diumumkan, tiada nama-nama seperti yang pertama sekali Eliano Reinders, dan juga tiada nama Jody Ahmad di sana yang sudah kedua-duanya aku rasa dikabarkan mengalami sedikit kecederaan. Baik, itu bukan, aku tak rasa itu isu taktikal, tapi itu isu kecederaan. Seterusnya Malik Rizaldi yang memulakan perlawanan menentang Bahrain diletak tepi dulu, dan Witan memulakan perlawanan tersebut. Juga ini adalah perlawanan kedua berturut-turut tanpa Rizky Ridho di kesebelasan utama. Dan benda ni yang mencetuskan sedikit perdebatan. Kita akan sampai ke sana sebentar lagi. Seterusnya Asnawi Mangkualam kembali dalam contention, dalam first 11, dan kembali juga memegang lilitan kapten, mengambil lilitan kapten daripada JZ. Aku rasa kekalahan Indonesia menentang China ini hanyalah di minit pertama ke minit ke-30. Sebab gagal menjaringkan gol. Dan kesilapan individu daripada Shane Patinama, kalau tak silap aku. Betul, daripada Shane Patinama. Yang menghadiahkan gol kepada seorang striker muda Cina, Bahlul Ebwali, apa nama? Yang daripada etnik Uyghur. Kan? Agak rare tu. Tetapi itu satu kesilapan lah. Cuma daripada from minute, I know yang gol kedua Cina tu hadir di minit ke-43, sejurus sebelum half time ni. Killer kind of. Ini adalah anda paling tidak mahu dibolosi sejurus sebelum half time. No, you don't want that. Kerana mood di half time akan berbeza. Aku pun nampak Martin Pass pun dah semula marah terhadap unit pertahanan dia. Dan juga aku rasa Shin Tae-yong pun terpaksa merubah skrip syarahan di half time dia tu kepada pemain-pemainnya. Dan tapi Indonesia tampil sebagai satu pasukan yang sangat-sangat berbeza di separuh masa kedua.
dan kemudiannya ada kebangkitan. Ya. Walaupun diorang ketinggalan 2-0 at one point. Ya. Jaringan daripada Tom Hay yang mengurangkan defisit. Ada a late push untuk mengejar jaringan penyamaan. At this point aku boleh faham kekecewaan yang ada di kalangan penyokong Indonesia. Tetapi akhirnya ia tidak menjadi dan Indonesia tewas 2-1, kekalahan pertama mereka di pusingan kelayakan ini mencetuskan beberapa perdebatan, khususnya aku tak nak dive too deep into this debate sebab ia akan mengambil masa, tetapi ialah ramai Okey, aku simpulkan. Ah. Adakah hang rasa ada kesalahan taktik daripada Shin Tae-yong di perlawanan menentang China? Aku secara peribadi aku bagi tahu lu, no, I would have done the same. So bagi aku tak tahu kesalahan taktik atau tak, tetapi ia adalah benda yang sangat mudah untuk kita lihat in hindsight. Ya. Mungkin in hindsight kalau ada Rizky Ridho mungkin mereka bermain dengan lebih baik. Tetapi kalau ada Rizky Ridho dan kalau Shin buat kesilapan yang sama, ia tetap akan menghadiahkan. Ya. So bagi aku, kalau kita dah percaya kepada tugas yang dilakukan oleh Shin Tae-yong, kalau penyokong-penyokong Indonesia percaya terhadap dia, beri kepercayaan sepenuhnya kepada semua keputusan yang dia lakukan. Ibarat macam tu. Kalaulah ada something yang betul-betul does not make sense, dan aku faham. Tetapi ada satu angle yang aku faham sedikit yang mereka mengatakan bahawa tim Indonesia ni sebab tim yang baru, susah nak build continuity. Kalau kita asyik chop and change the line-up. Itu adalah argument daripada diorang. Aku faham argument tersebut. And I somewhat agree with Yang kadang-kadang hang kena bina continuity. Kalau hang contoh, you want Rizky Ridho in the team bukan sekadar Rizky Ridho's individual quality saja, tetapi dia dah bentuk gandengan yang okey sebagai bersama penyambung. J. Penyambung. Jambatan tu dah ada. So you want that continuity. Cuma aku nak cakap satu je. Aku tahu daripada international window kali ini diorang kutip satu mata saja. It could have been 3, it could have been 4. Tapi hanya satu. Tetapi dengan keputusan Arab Saudi juga seri dengan Bahrain, 0-0. itu bermakna grup ini is completely terbuka. Open. Masih lagi terbuka. Dan benda yang paling menarik, dan ini adalah sebab utama kenapa peminat Indonesia harus menyimpan semangat dan masih lagi menabur harapan yang tinggi, kerana daripada 4 perlawanan yang mereka beraksi setakat ini, 3 adalah di tempat lawan. Ya. Hanya sekali sahaja di tempat sendiri. So there are many home games to come. Many home games to come. Itulah advantage untuk Indonesia. Betul. Dan sekarang ini kumpulan masih lagi cukup terbuka. Arab Saudi pun 5 mata je. Ada kawan daripada Indonesia bagi tahu aku, bang, datang ke Jakarta sebab King Indo nak melawan Dek Jepang, dia kata. King Indo lawan Dek Jepang. Ya. Great untuk timnas di international break kali ini. Yes. Dan benda yang aku just cakap lah, penyokong-penyokong Indonesia, jangan bunuh harapan. Masih kekalkan harapan anda sebab Kekalkan optimisme. yes, sebab masih lagi ada jumlah perlawanan yang banyak, dan juga B, masih lagi ada perlawanan-perlawanan di laman sendiri dan grup ini masih terbuka. Not the time to panic. Not the time to panic. Masih lagi ada masa. Great. Itu saja Great. untuk great. Kita tak bagi grade. B-. B- untuk I would Indonesia agree to kali B-. ini. I would agree to B- untuk B-. Indonesia Yeah. kali ini. They did well but could have done better. Could have done better slightly. Yeah, so B- untuk Indonesia.